Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk ke bab 3 terus tak ada intro-intro dah. Terus kita masuk ke bab 3, nutrisi di dalam tumbuhan. Okey, eksplorasi bab. Okey, apa yang kita akan dapat tengok pada tajuk ini? Kita akan tengok nutrien tak organik utama, organ pengambilan air dan garam mineral dan juga kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. So, kita ada 3 subtopik di dalam tajuk yang ketiga ini. Okey. Seterusnya, kita terus kepada ini dia punya muka surat 59, baja kompos organik. Baja kompos organik. Tahukah anda sisa makanan yang berlebihan boleh dikitar semula untuk menghasilkan baja organik? Kompos. Apa itu kompos? Kompos ialah sejenis baja yang terhasil daripada proses perebutan sisa bahan seperti sisa tanaman, sisa dapur, sisa bahan buangan tumbuhan dan najis haiwan yang direputkan oleh mikroorganisma. So, bagaimanakah cara untuk membuat baja kompos organik? Okey, caranya adalah yang pertama, sisa bahan bersama dengan bakteria diletakkan di dalam bekas yang mempunyai pengudaraan yang baik untuk mempercepatkan penguraian. Sisa bahan kering dilapiskan dengan sisa bahan basah secara berselang-seli. Air disiram pada setiap lapisan. Sisa bahan digaul setiap 2 hari sehingga menjadi kompos. Okay, kompos biasanya akan siap selepas disimpan sehingga beberapa bulan. Aktiviti penghasilan baja kompos sendiri di rumah dapat menjimatkan banyak kawasan tapak pelupusan sampah. Selain itu, kos untuk membeli baja kimia juga dapat dikurangkan. Okey, so kompos itu sangat baik untuk kelestarian alam sekitar. Okey, seterusnya. Ni apa gambar tak keluar ni? Okey, seterusnya adalah 3.1. Kita terus masuk ke 3.1, nutrien tak organik utama. Seperti hidupan yang lain, tumbuhan memerlukan nutrien. Macam kita pun, kita perlukan nutrien. Di dalam makanan kita tu, dalam makanan yang kita ambil seharian, ada nutrien-nutrien yang diperlukan. Okey, sama macam tumbuhan. So, tumbuhan memerlukan nutrien untuk tumbuh dengan subur serta mengeluarkan hasil yang baik dan juga berkualiti. Cuba kita tengok, kalau tumbuhan tu dia baja tak cukup. Okey, dia akan tumbuh, daun dia kuning, daun dia kecil, daun dia tak hijau sangat, buah tak ada. So, itu adalah berkaitan dengan nutrien. Okey, tumbuhan memerlukan nutrien tak organik untuk menghasilkan serbatian organik seperti karbohidrat dan juga protein. Apakah nutrien-nutrien tak organik yang diperlukan oleh tumbuhan? Okey, so dekat sini ada budak tu dia tanya, kenapa daun-daun pada pokok ini menjadi kuning? Okey, bapak dia cakap, mesti ada kekurangan nutrien. Pokok ini memerlukan baja. Jadi settle, letak baja, insya-Allah bolehlah hidup dengan sempurna. Okey, kita tengok seperti manusia juga, tumbuhan memerlukan makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, makro maksudnya apa? Makro maksudnya nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang besar, makro. Okey, mikronutrien adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, dekat sini contoh makronutrien. Ini adalah nutrien tak organik. Okey, makronutrien seperti karbon, kalsium, hidrogen, magnesium, oksigen, fosforus, nitrogen, sulfur dan juga kalium. Okey, boleh hafal lah makronutrien ni. Tak kisahlah awak cara apa nak hafal, tapi kena hafal. Okey, nak buat akronim ke apa ke. Okey. Seterusnya adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah klorin, zinc, besi, kupra, mangan, nikel, boron dan molybdenum. Okey. Okey, 3 makronutrien utama. Ini memang utama. Tumbuhan perlukan karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, ini dapat diperolehi dengan mudah daripada udara, air dan juga tanah. Okey, ini tak ada masalah.
Nutrien-nutrien ini membentuk sebahagian besar jisim kering kebanyakan tumbuhan. Oleh itu, kekurangan nutrien ini jarang-jarang dialami oleh tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan ni selalunya dia akan kurang nutrien-nutrien yang lain. Okey, nutrien selebihnya diambil dalam bentuk garam mineral yang larut di dalam tanah melalui pembajaan. Okey, apakah kepentingan makronutrien dalam tumbuhan? Ingat makro tumbuhan perlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, setiap makronutrien mempunyai fungsi tersendiri. Okey, untuk memastikan tumbuhan melengkapkan kitar hidupnya dan mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimum. Okey, ketiadaan satu atau lebih makronutrien ini boleh menyebabkan kesan yang tak baik. Okey, tumbuhan itu kita nampak dia mesti macam adalah kekurangan dia. Contohnya dia tak tumbuh tinggi, tumbuh tak banyak daun, buah yang dihasilkan pun kecil, terbantut. Kalau kata pokok cili tu mungkin daun dia keriting, daun dia color lain, macam-macam lah. Okay, so ini melibatkan nutrien. Okay, kita tengok kalau kurang makronutrien sekian, apakah kesan kekurangan sekian. Okay, kita tengok. Okay, makronutrien yang biasa, okay, karbon, hidrogen dan oksigen ini banyak boleh didapati daripada udara, air dan tanah dengan mudah. Okay, jaranglah tumbuhan kekurangan. Tapi kalau ada kekurangan pun kita akan tengoklah. Okay, fungsi. Merupakan komponen penting dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Karbon, okay, karbon, oksigen, hidrogen merupakan komponen dalam semua sebatian organik tumbuhan. Okay, kesan kekurangan. Proses fotosintesis tidak boleh berlaku. Okay, itu fotosintesis tidak boleh berlaku. Tiga-tiga dia lah dia rangkumkan semua. Kekurangan pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan, pertumbuhan terbantut sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. So biasanya ini adalah dekat tempat-tempat yang kurang lah, macam di tanah yang tandus. Okay, apa-apa pun susah untuk tumbuhan tu tumbuh. Okay, yang kedua adalah nitrogen. Nitrogen fungsinya adalah untuk memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Nitrogen ni yang membantu pembentukan klorofil. Okey, fungsinya yang kedua adalah komponen utama protein, asid monukleik dan juga enzim-enzim dalam fotosintesis. Kalau kurang nitrogen, apa jadi? Daun akan mengalami klorosis. Okey, tengok fungsi dia. Fungsi nitrogen adalah untuk memberikan warna hijau kepada klorofil. Jadi kalaulah nitrogen tak cukup, jadi klorofil dia kurang warna hijau. Akan mengalami klorosis. Klorosis maksudnya daun menguning. Okay, sepatutnya dia warna hijau. Tapi bila kat daun-daun kuning-kuning tu, itu dia kurang nitrogen lah. Okay, daun sebelah bawah akan gugur, proses sintesis protein terjejas dan pertumbuhan akan terbantut. Seterusnya adalah kalium. Penting untuk mensintesis protein dan metabolisme karbohidrat sebagai kofaktor bagi beberapa enzim dan membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. So, sintesis protein boleh terjejas kalau dia kurang. Sisi daun berwarna kuning, kematian tumbuhan pramatang. Okay, tumbuhan baru. Baru nak tumbuh dah mati. Pramatang Okey, kalsium merupakan komponen utama lamela tengah dinding sel dan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Kalau kurang, apa terjadi? Pertumbuhan akan terbantut, daun yang terherut dan bercuping. Sebahagian di antara urat daun akan menjadi kuning. Okey, seterusnya adalah magnesium. Apa fungsi magnesium? Merupakan komponen utama struktur molekul klorofil, mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan dan terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Okey, kalau kurang apa jadi? Bahagian di antara urat daun matang menjadi kuning. Magnesium bintik merah pada permukaan daun. Daun akan bercuping. Okey, fosforus pula. Apa jadi kalau kurang fosforus? Okay, fosforus fungsinya adalah untuk mensintesis asid nukleik, adenosin trifosfat dan juga fosfolipid dalam plasma membran. Okay, bertindak sebagai koenzim dalam fotosintesis. Kalau kurang, jadi apa? Pertumbuhan akar yang tidak sihat, pembentukan daun yang berwarna hijau tua
dan juga pudar, bintik merah dan ungu kelihatan pada daun tua. Okey, sulfur pula. Apa jadi? Apa dia punya fungsi? Merupakan komponen untuk beberapa asid amino, salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. Okey, kalau kurang, daun atau keseluruhan tumbuhan akan menjadi kuning. Okey, kita pergi pula kepada ni contoh-contoh lah yang kalau kekurangan nitrogen yang akan jadi macam ni. Daun Christotet, susah benar nak sebut. Sirtot, malah nak sebut. Tengok je lah. Okey. Pokok pinang. Senang sebut pokok pinang je lah. Okey, kepentingan mikronutrien dalam tumbuhan. So, kita ada klorin. Fungsinya adalah fungsi penting dalam keseimbangan tekanan osmosis dan tidak balas fotosintesis. Kesan kekurangan, tumbuhan menjadi layu, pertumbuhan akan menjadi lambat, daun mengalami klorosis. Okey, hafal satu atau dua sahaja. Okey, fungsi ferrum bertindak sebagai kofaktor dalam klorofil, penting bagi pertumbuhan pokok yang muda. Kalau kurang, daun menjadi kuning. Okey, mangan. Mengaktifkan enzim fotosintesis, penting untuk respirasi sel. Kalau kurang, jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda, bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Okey, kemudian boron. Fungsinya membantu akar dalam pengambilan ion kalsium, terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Okey, kalau kurang, jadi apa? Kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal. Daun menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Zinc penting dalam pembentukan daun, mensitosis oksin dan juga sebagai kofaktor. Okey, kalau kurang, jadi apa? Permukaan daun berbintik dengan bahagian berklorosis. Klorosis maksudnya daun kuning. Okey, pertumbuhan akan terbantut. Kebanyakan kalau kau bantai pertumbuhan terbantut tu betul. Okey. Kuprum terlibat dalam metabolisme, nitrogen dan fotosintesis, penting bagi pertumbuhan. Okey, kalau kurang, kematian apex pucuk muda, bintik perang kelihatan pada daun terminal, tumbuhan terbantut. Terbantut lagi. Okey, nikel pula. Komponen enzim tumbuhan yang terlibat untuk menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Nikel kalau kurang apa? Pertumbuhan terbantut. Senang. Tumbuhan terbantut je. Mengurangkan hasil tanaman, kesan terbakar pada hujung daun. Okey, sebab apa? Urea berkumpul kat situ. Last sekali adalah molybdenum. Terlibat dalam pengikatan nitrogen. So, klorosis pada bahagian di antara urat daun matang. Kalau kurang, daun berwarna hijau pucat dan hasil tanaman akan berkurang. Okey, ini larutan kultur. Okey, ini adalah larutan lengkap. Kita panggil larutan NOP solution. NOP solution. Larutan kultur digunakan untuk mengkaji kepentingan nutrien bagi pertumbuhan tumbuhan. Larutan kultur yang dikenali sebagai larutan kultur NOP mengandungi semua nutrien termasuk unsur suria yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup sihat. Larutan kultur disediakan oleh seorang ahli kimia iaitu Wilhelm Knopp pada tahun 1859. Okey. So, jadual 3.3 menunjukkan komposisi larutan kultur lengkap NOP. So, 3.1 ini adalah eksperimen. Nanti boleh baca eksperimen 3.1. Baca. Okey, mana dia kata 3.3? Oh, ini 3.3. Okey, jadual 3.3 adalah menunjukkan komposisi larutan kultur lengkap NOP solution. Okay. So, kalau ini memang lengkap lah. Tumbuhan akan tumbuh dengan sihat. Okay, lintasan sejarah. Julius Sachs dan Wilhelm Knopp ialah ahli botani yang telah menjalankan eksperimen untuk menentukan peranan makronutrien dalam pertumbuhan dan juga pertumbuhan tumbuhan. So, dua ahli botani. Okay, botani ni Julius Sachs dengan Wilhelm Knopp. Okay, so itu saja untuk tajuk 3.1. Seperti biasa, tolong buat praktis formatif 3.1, photostat dan jawab dalam buku panjang, buku latihan. Okay, saya hentikan dulu video 3.1 ini.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.